Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Fokus utama, sebanyak 62 pertubuhan kebajikan, badan-badan amal, agama dan pendidikan telah menerima sumbangan daripada Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka. Sumbangan berjumlah keseluruhan RM284,000 itu bertujuan untuk membantu semua pertubuhan tersebut dalam melaksanakan aktiviti masing-masing. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan menegaskan kejayaan sesebuah organisasi tidak seharusnya diukur hanya berdasarkan jumlah keuntungan tahunan atau pulangan saham semata-mata, tetapi kejayaan sebenar sesebuah organisasi juga harus dilihat dari segi komitmen dan kesungguhannya untuk berkongsi kemakmuran serta keuntungan dalam menunaikan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Kita mahu kemakmuran yang kita capai sekurang-kurangnya dapat dikongsi bersama oleh masyarakat. Kejayaan sesuatu organisasi itu bukan sekadar melihat dari segi keuntungan tahunannya, berapa dividen yang harus diberi, berapa pulangan. Ya, ini penting, memang penting. Kalau tidak, macam mana kita nak meningkatkan pendapatan kita? Bagaimana kita nak menjalankan aktiviti-aktiviti kita? Bagaimana kita nak meningkatkan pengurusan kita? Ini semua penting dari segi keuntungan itu. Kalau rugi saja, macam mana? Susah. Tapi setelah adanya keuntungan sedikit meningkat, ya. Jangan lupa juga bagi bantuan kepada orang yang memerlukan. Beliau berkata demikian semasa menyerahkan sumbangan tersebut dalam Majlis Penyampaian Derma Tahunan Pusaka dan Anak-anak Syarikat 2023 di Kuching pada Khamis. Datuk Amar Wang Tengah yang juga pengerusi Lembaga Pengurusan Pusaka menambah, tahun 2023 menandakan genap 41 tahun Pusaka mengadakan program seumpamanya. Dalam pada itu, beliau berharap lebih banyak lagi badan-badan berkanun, agensi-agensi kerajaan dan sektor korporat tampil dan mengikuti usaha murni Pusaka untuk menyumbang kepada pertubuhan badan amal dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Sementara itu, Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak menerusi Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC akan memasang peralatan pemancar berteknologi terkini dikenali Multi Operator Core Network MOCN di setiap menara telekomunikasi yang belum dilengkapkan dengan peralatan berkenaan. Menterinya Datuk Julaihi Narawi berkata usaha tersebut dilakukan bagi memastikan syarikat telekomunikasi menggunakan hanya satu set peralatan pemancar bagi memberikan perkhidmatan kepada para pengguna. Agensi kerajaan disebut SDEC ya, Sarawak Digital Economy Corporation. Ini akan masang peralatan yang membolehkan semua telefon boleh pakai saya, Maxis, Celcom, U-Mobile, Digi, semua boleh pakai. Ini yang masang MOCN. Ya. MOCN maksudnya mobile apa nama? Multi Operator Core Network MOCN, membolehkan semua jenis telefon boleh dipakai saja. Jadi tidak dengan masang itu. Jadi oleh itulah maka yang penting ialah menara yang mesti lengkap dengan peralatan telekomunikasi. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan kerja ke Kampung Selangking Simunjan pada Rabu. Beliau menambah meskipun penyediaan infrastruktur telekomunikasi di bawah tanggungjawab kerajaan pusat, namun kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak 1.8 bilion ringgit untuk menaik taraf kemudahan telekomunikasi khususnya di kawasan luar bandar. Walaupun ianya bukan alasan, tetapi kerajaan Sarawak tetap berusaha untuk membolehkan menara itu dilengkapkan dengan peralatan telekomunikasi. Dalam lawatan kerja itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Sebuya tersebut turut berkesempatan untuk menyerahkan bubul lambuk dan buah kurma kepada pihak masjid serta penduduk kampung. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak terus komited dalam merancang aktiviti pembangunan di kawasan Pekan Balai Ringit
Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Snowdan Lawan berkata pelbagai perancangan telah dibuat untuk menaik taraf pekan tersebut sejajar dengan kawasan Balai Ringin yang telah diiktiraf menjadi daerah kecil, antaranya pembinaan pejabat pentadbiran Balai Ringin baharu, tebingan sungai, gerai makanan untuk memasarkan hasil tani dan kraftangan, balai polis serta balai bomba. Selain itu, katanya stadium mini yang dalam proses pembinaan dijangka siap awal tahun depan dengan kemudahan fasiliti yang lengkap di mana ia akan dapat mencungkil bakat dan melahirkan atlet bertaraf antarabangsa. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Berbuka Puasa Anjuran Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Melayu Balai Ringin Serian pada Rabu. Tambahnya, daerah kecil Balai Ringin bakal mempunyai sejumlah 118 kampung iaitu pertambahan sebanyak 22 kampung dari daerah Simunjan yang diambil alih pentadbirannya oleh daerah kecil Balai Ringin. Oleh itu, katanya dengan pertambahan penduduk pada masa depan, beliau amat yakin untuk mencadangkan agar daerah kecil Balai Ringin dijadikan daerah penuh gelap. Manakala Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU sentiasa komited dalam memastikan bazar Ramadan di bawah seliaannya sentiasa berada dalam keadaan bersih dan terjaga. Datuk Bandar DBKU Datuk Junaidi Ridwan berkata, selain melihat kepada aspek kebersihan, pihaknya turut membuat tinjauan bagi melihat sendiri keadaan pengusaha di bazar tersebut. Besok saja kita nak tengok how bazar Ramadan daripada segi bisnesnya, kebersihannya, pada feedback IDC kebersihan. Ada dua bazar Ramadan yang sudah saya lawat, iaitu di Satok dan hari Dolok dan hari itu di Semarang, they set number 1. So the cleanliness is all bersih. So no complaints so far. Except the business a bit slow lah compared to previous years. Beliau berkata demikian ketika mengadakan walkabout di Bazar Ramadan Semarak dan Sukma di Kuching pada Rabu. Ditanya pula mengenai lambakan Bazar Ramadan tahun ini yang memberi implikasi kepada kekurangan pada kuasa pembelian, Datuk Junaidi menjelaskan bahawa pihak DBKU sentiasa komited membantu para peniaga tempatan mencari rezeki. Di Bintulu pula, Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Cawangan Bintulu tidak ketinggalan mengadakan majlis pengagihan bubur lambuk sebagai menyemarakkan sambutan Ramadan. Sebanyak 300 bungkus bubur lambuk diagihkan kepada agensi kerajaan termasuk orang awam dalam program tersebut. Dalam pada itu, Timbalan Residen Bahagian Bintulu Abang Zainuddin Abang Turki mengucapkan rasa syukur kerana pengagihan sumbangan tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar. So I believe this type of program being conducted on di bola tahun-tahun yang berikutnya. So to me program yang bagus, program yang bermanfaat macam tu, better we continue lah tahun-tahun yang akan datang. Because pada masa dia dapat merapatkan lagi silaturahim di antara kita, contohnya dalam master tadi belum kenal, jadi kita kenal sendiri dengan Bombara dan juga PPWS. So after this ada collaboration lagi, ada apa-apa perlu bantuan kawan-kawan di pejabat di sini akan sentiasa membantu lah. Mean to say, perkenalan tu lebih mudah lagi lah kita menganjurkan aktiviti secara kerjasama ataupun apa-apa aktiviti lah yang akan kita laksanakan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program bubur lambuk Ramadan 1444 Hijrah, Pemadam K4U Jauhi Dadah Hidup Penuh Erti di ruang lega pejabat daerah Bintulu pada Selasa. Paparan selanjutnya, Air Asia menyediakan penerbangan tambahan untuk laluan ke Sarawak bagi tempoh seminggu sebelum dan selepas perayaan Hari Raya Aidilfitri. Pegawai Hal Ehwal Sarawak Air Asia, Hamdan Muhammad memberitahu ia melibatkan penerbangan pada tengah malam bagi laluan antara Kuala Lumpur atau Johor Bahru ke Kuching, Sibu dan Miri. Terutama di musim perayaan seperti ini, buatlah tempahan tiket lebih awal. Walaupun sekarang last minute, tapi mungkin ada lagi tiket Asia yang masih boleh dibeli dengan harga terjangkau. Saya rasa tak ada masalah, sepatutnya tak ada masalah. Kita pun ada buat penerbangan tengah malam, penerbangan tambahan untuk tempoh Hari Raya, untuk pergi balik ke Kuching, balik daripada KL dan juga Johor Bahru ke Kuching dan juga Sibu dan juga Miri.
Dan ia berlaku seminggu, tempoh seminggu sebelum Hari Raya dan seminggu selepas Hari Raya. So sepatutnya kita ada, kalau berjumpa tiket yang masih berharga RM129 tu, grab tiket tu sekarang untuk balik kampung dan balik ke tempat kerja selepas Hari Raya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa sesi Iftar Asia bersama media di Kuching pada malam Rabu. Sementara itu, Hamdan turut menasihati agar masyarakat membuat perancangan teliti bagi melancarkan urusan penerbangan masing-masing termasuk menempah pakej bagasi yang mencukupi. Dalam pada itu, program berbuka puasa tersebut yang diadakan selepas sekian lama semenjak penularan wabak COVID-19 telah dimeriahkan dengan kehadiran lebih kurang 50 jemputan yang terdiri daripada pengamal media cetak dan elektronik, pengamal media sosial, pempengaruh tempatan dan juga wakil agensi kerajaan. Laporan berikutnya, tidak lama lagi umat Islam di seluruh dunia bakal menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri. Tempoh masa yang semakin singkat ini digunakan sepenuhnya oleh para peniaga, termasuk peniaga kek lapis Sarawak untuk melariskan jualan produk mereka. Tinjauan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mendapati para peniaga kek lapis di sekitar Bandaraya Kuching masih berjuang mempromosikan kepelbagaian rasa, warna dan corak produk masing-masing untuk memenangi hati pelanggan. Dalam pada itu, rata-rata peniaga yang ditemui menyatakan sambutan jualan kali ini agak sederhana berbanding tahun-tahun sebelumnya. Mengharapkan contoh agar jualan kami orang akan terus dapat sambutan dari customer lah. Dan kami mengharapkan juga agar customer sentiasa datang ke kedai kami lah. Siapkan kami macam biasa lah kami ala-ala ada lah. Kami ada juga beli daging, air remes, ada juga nyanyi semua sikit untuk menyambut tetamu kami lah. Berdasarkan tahun tu kami asal nyampun kos untuk barang mentah tu naik lah. So besar sikit modalnya. Macam biasa setiap tahun flavor sama. Cuma kami terpaksa naik harga lah untuk tahun tu. Kami harap tahun tu orang ramai lah datang stok, support sidak lokal, diajak lah. Untuk tahun tu kami menyediakan pelbagai jenis biskut, kek-kek untuk semua yang nak membeli lah untuk persiapan raya tahun tu. As for now kami orang memang restock everyday kek, biskut pun sama lah. Untuk rumah belum je lah, maybe dalam next week untuk persiapan dia pun. Memang harapkan raya tahun tu lebih, kami rasa lebih meriah berbanding last year sebab tahun tu as you know kan tahun lepas kita raya last minute. Tahun tu kami orang prepare banyak tu supaya orang boleh prepare awal lah. So harap tahun tu tidak masalah kena last year lah. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri edisi malam ini, saksikan sorotan walkabout oleh Datuk Bandar DBKU Datuk Junaidi Ridwan di Bazar Ramadan Semarak dan Sukma, Kuching pada Rabu. #Member Fakta, salam UKAS.